الحمد لله القائل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan mendapat kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk memahami akidah ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya agama Islam itu adalah satu agama yang sempurna, iaitu ajarannya meliputi seluruh kehidupan manusia. Manusia tidak hanya diajar untuk memenuhi tuntutan ibadah semata-mata seperti ibadah salat, berpuasa, berzakat dan sebagainya. Akan tetapi agama Islam turut merangkumi perkara-perkara yang terkait dengan rohani dan jasmani. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW mengajar umatnya dengan pegangan agama Islam yang merangkumi 3 perkara utama, iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Ketiga-tiga ini merupakan pegangan yang penting dalam agama, kerana dengannya manusia akan memperoleh kesempurnaan hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada agama Allah dengan hujjah dan bukti yang nyata. Maha suci Allah daripada segala i'tiqad dan perbuatan syirik, dan aku tidak termasuk dalam kalangan orang yang musyrik. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, aliran Al-Asy'ariyah adalah merupakan salah satu daripada aliran mazhab akidah yang terkandung di dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Aliran ini adalah merupakan teras utama dalam memahami pegangan umat Islam. Ia bahkan telah lama dijadikan pegangan oleh kebanyakan umat Islam di seluruh dunia sejak zaman dahulu lagi. Para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan kebanyakan ulama-ulama pada zaman awal dan pertengahan Islam, sebahagian besar mereka itu beraliran dengan aliran akidah Al-Asy'ariyah. Aliran akidah ini sangat masyhur dan dinisbahkan kepada seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bermula dari kurun yang ketiga Hijrah lagi, aliran ini telah berkembang dan mendapat penerimaan meluas di seluruh dunia Islam. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukanlah orang yang mencipta akidah yang baru. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu akidah secara lengkap
sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyusun ilmu fiqh untuk memudahkan umat Islam mengamalkannya, begitulah sumbangan beliau dalam bidang ilmu akidah. Ilmu-ilmu akidah yang disusun oleh beliau dikaji dengan mendalam dan dijadikan panduan oleh para ulama bidang akidah. Aliran ini juga telah menjadi pegangan cerdik pandai dan ulama-ulama besar dalam sejarah Islam. Al-Imam Az-Zabidi telah menulis dalam kitabnya bahawa kebanyakan orang Islam yang hidup pada zamannya berpegang kepada aliran Al-Asy'ariyah ini. Dia menyebutkan dalam kitabnya Ittihafus Sadatul Muttaqin, apabila disebutkan ahli sunnah wal jamaah itu, maka ia merujuk kepada aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Manakala Al-Imam Asy-Syirazi pula menyatakan di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah bahawa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Imam Ahli Sunnah, kebanyakan ulama mazhab Asy-Syafi'i berpegang dengan aliran beliau dan alirannya adalah aliran yang benar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah insan yang bertanggungjawab menyusun kembali ilmu akidah, berlandaskan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Hasil daripada usaha tersebut telah memberikan manfaat yang sangat besar kepada umat Islam sehinggalah ke hari ini. Sejak aliran ini muncul, ia telah berjaya menangkis pengaruh aliran Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, dan telah berjaya membetulkan fahaman-fahaman ahli falsafah yang tersasar daripada landasan yang lurus. Maka oleh sebab itu, aliran ini menjadi rujukan utama para ulama Islam dan menjadi pegangan yang kuat sehinggalah ke hari ini. Salah satu daripada keistimewaan pegangan akidah ini adalah ianya cenderung kepada fahaman yang sederhana dan tidak melampau, tetapi juga tidak terlalu longgar. Ia telah menjadi pegangan oleh umat Islam di seluruh dunia sejak sekian lama dan menjadi keamanan, kesejahteraan dan keharmonian dalam menjalin kehidupan bermasyarakat. Pegangan akidah ini menolak kefahaman yang melampau seperti mengkafirkan dan membid'ahkan orang yang tidak sealiran. Malah pegangan ini menolak sekeras-kerasnya golongan yang mudah mengharuskan pembunuhan saudara muslimnya yang lain kerana faktor berbeza pandangan semata-mata. Sikap inilah yang menjadikan pegangan ini diterima ramai dan kekal menjadi pegangan yang kuat di seluruh dunia. Muslimin dirahmati Allah sekalian, di negeri Johor, aliran pegangan Al-Asy'ariyah ini telah menjadi sebahagian dari teras yang utama dalam undang-undang negeri Johor. Perkara ini boleh dirujuk berdasarkan kuasa yang telah diberi di bawah enakmen Pentadbiran Agama Islam Johor 2003, pindaan 2014 di bawah fasal 47. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor telah menetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah, yang bersumberkan aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dari segi syariat mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, atau dalam keadaan tertentu mengikut mana-mana satu mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, atau melalui ijtihad hukum yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa. Atas syur Majlis Agama Islam Negeri Johor dan diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Manakala dari segi tasawuf pula hendaklah berpandukan amalan tasawuf Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Walau bagaimanapun, madhab tasawuf muktabar yang lain boleh diamalkan selagi ianya tidak bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian agar kita sentiasa memperkukuhkan pegangan akidah kita berlandaskan aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini. Sesungguhnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan ajaran yang lurus, tepat, selamat, jelas dan tiada kekeliruan di dalamnya. Janganlah kita terpengaruh dengan fahaman atau pemikiran yang bercanggah dengan pegangan akidah kita dan elakkan daripada melakukan perbuatan yang boleh mencetuskan suasana tidak harmoni dalam masyarakat.
ia secara tidak langsung boleh merugikan diri, bangsa, agama dan negara. Sesungguhnya dengan mengukuhkan pegangan akidah ini, pasti dan pasti akan membawa umat Islam kepada kesatuan hati dan kesatuan akidah, di samping dapat menuruti jalan yang lurus agar kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bermaksud, dan sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang lurus, maka hendaklah kamu menurutinya dan janganlah kamu menuruti jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu memisahkan kamu dari jalannya. Yang demikian itulah Allah memerintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عينه بنظر وأذنه بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat juga adalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dan Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum. Dan terusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada abdakal harisa li syariatik As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alum Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zari Sufyah binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Tunku Iskandar ibni Tunku Ismail Raja Muda Johor, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدين وأحسن خلاص المسجون واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.